بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Abdurrahman Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, kata dia, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'ah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tubayi'una Rasulullah? Wa kunna haditha ahdin bi bai'ah. Faqulna قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Abdurrahman, ataupun nama batang tubuh dia Auf bin Malik al-Ashja'i. Abu Abdurrahman itu gelap pasal dia bapa kepada satu anak yang bernama Abdul Rahman, maka dipanggil dia Abu Abdurrahman. Nama betul dia Auf bin Malik al-Ashja'i. Kata dia, satu hari ketika kami duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tis'ah atau thamaniyah atau sab'ah, kami ada lebih kurang dalam 9 ataupun 8 atau 7 orang macam tu. Satu hari kami duduk dengan Nabi, kami ada lebih kurang 9 orang atau 8 orang atau 7 orang duduk ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi kata, ala tubayi'una Rasulullah? Tiba-tiba Nabi tanya 9 orang ni. Nabi tanya, ala tubayi'una Rasulullah? Nabi kata, hampa tak maukah berbai'ah dengan Rasulullah? Bai'ah ni janji. Nabi tanya mereka yang 9 orang, yang 8 orang atau yang 7 orang ni. Nabi kata, hampa tak mau janji apa-apa ke dengan Nabi? Kata Abu Abdurrahman, wa kunna haditha ahdin bi bai'ah. Dia kata, sedangkan seingat-ingat aku, baru beberapa hari lepas aja kami ada bai'ah dengan Nabi, kami ada janji dengan Nabi. Kalau tak silap aku, dia kata, kami baru aja janji dengan Nabi, baru dalam beberapa hari aja kami ada buat bai'ah, ada buat janji dengan Nabi. Tiba-tiba hari ini Nabi lagi sekali kata, hampa tak mau janji apa-apa ke dengan Nabi?
Faqulna qad bay'naka ya Rasulullah. Maka mereka kata, ya Rasulullah, kami baru aja berjanji dengan kamu. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu Nabi kata lagi, ala tubay'una Rasulullah. Nabi kata, hampa tak maukah janji apa-apa dengan Rasulullah? Nabi macam buat-buat tak faham. Nabi macam buat-buat tak dengar. Mereka ni kata, baru aja kami janji dengan Tuhan. Nabi ignore benda tu. Nabi buat macam tak dengar benda tu. Nabi tanya soalan yang sama. Nabi kata, ala tubay'una Rasulullah. Hampa tak mau janji apa-apa ke dengan Nabi ni? Fabasatna aydiyana wa qulna qad bay'naka ya Rasulullah. Fa'ala man nubay'uka. Mereka buat tangan macam tu. Mereka buka tangan mereka macam tu. Mereka kata, ya Rasulullah, kami dah janji dengan Tuhan. Baru aja beberapa hari lepas, kami sudah janji dengan Tuhan. Apapun kami akan sama dengan Tuhan. Apapun kami akan sama dengan Islam. Apapun kami akan sama-sama. Kalau susah, kami sama-sama susah. Kalau Tuhan kena apa-apa, kami akan jaga. Kami akan pertahankan. Kami baru aja janji dengan Tuhan benda ni. Fa'ala ma nubay'uka. Apa lagi yang kami kena janji dengan Tuhan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi kata, anta abudullaha wahda. Nabi kata, berjanji dengan aku bahawa hampa semua akan sembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang besar. Hak ni Nabi kata, aku minta dekat hampa satu benda, biar kita bercerai nyawa, biar orang cincang kita 18 potong pun, yang ni satu benda hampa jangan lupa, anta abudullaha wahda. Sembah Allah, Tuhan yang satu. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali siapa-siapa pun syirik dengan Allah dengan satu benda pun. Hak ni satu, hampa jangan lupa, Nabi kata. Allah Tuhan kita, dialah satu-satunya Tuhan kita. Tidak ada dua, tidak ada banyak. Berjanji dengan aku bahawa kita kok mana, apa cerita kok mana jadi pun, kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa. Jangan kita syirik Allah dengan satu benda pun. Was-salawatil khams. Nabi kata, berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, semayang 5 waktu kita jangan tinggal. Berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, semayang 5 waktu kita jangan cuaikan. Wa tasma'u wa tuti'u. Nabi kata, berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, berjanji dengan aku, berjanji dengan Allah. Wa tasma'u, bahawa kamu semua akan sentiasa dengar Quran dan hadis Nabi. Wa tuti'u, dan kamu taat kepada Quran dan hadis Nabi. Wa asarra kalimatan khafiyah. Tiba-tiba Nabi buat suara cakap pelan, cakap bisik. Tadi Nabi cakap beras. Nabi tanya mereka, hampa tak mau ke berjanji apa-apa dengan Nabi? Nabi tanya lagi, hampa tak mau ke berjanji apa-apa dengan Nabi? Yang tu cakap beras. Lepas tu Nabi kata, janjilah kepada aku bahawa kamu akan sembah Allah Tuhan yang esa. Janji kepada aku bahawa hampa tak akan syirikkan Allah dengan satu benda pun. Janji dengan aku bahawa hampa akan semayang 5 waktu. Berjanji dengan aku, wa tasma'u wa tuti'u, hampa akan dengar Quran dan hadis Nabi, dan hampa akan taat kepada Quran dan hadis Nabi. Janji dengan aku benda ni, Nabi kata. Lepas tu, wa asarra kalimatan khafiyah. Nabi slow. Nabi bercakap bisik. Nabi bercakap slow. Nabi kata, wala tas'alun nasa syai'ah. Nabi kata, dan satu lagi, janji dengan aku, jangan minta tolong dekat orang sikit pun. Nabi kata, berjanji dengan aku, sedaya upaya kita orang Islam ni tak sah bersifat suka meminta-minta. Berjanji dengan aku, kita sebagai orang Islam, selagi boleh buat sendiri, buat sendiri. Jangan duk suka minta tolong ke orang. Berjanji dengan aku, selagi kita ada kederat, selagi kita ada kekuatan, selagi kita ada keupayaan, selagi kita ada ruang untuk buat sendiri, buat sendiri. Jangan duk meminta-minta pada orang. Selagi kita mampu, selagi kita boleh berdiri sendiri, selagi itu buat sendiri. Jangan minta pada orang, Nabi kata. Falaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafar
Kata Auf bin Malik yang meriwayatkan hadis ni, dia kata sungguh, dia kata tak lama selepas itu dah Nabi SAW wafat, tinggal ni sahabat yang kata 9 orang atau 8 orang atau 7 orang tadi ni, mereka ni masih hidup lagi. Auf bin Malik kata ada di kalangan mereka yang 7 orang, yang 8 orang ataupun yang 9 orang ni, yasqutu sautu ahadihim, dah tua dah, berjalan pakai tungkat, tungkat terlepas daripada tangan, tungkat tu jatuh. Fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyai, mereka sekali-kali tak panggil orang minta tolong ambil tungkat mereka yang jatuh tu, merangkak ambil tungkat tu sendiri, semata-mata kerana ingat pesan Nabi SAW. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran daripada hadis ni dia nak beritahu dekat kita bahawa yang pertama sekali, Nabi SAW sangat-sangat pesan kepada orang Islam, syirik jangan buat. Sampai hari ni tuan-tuan, amalan di kalangan masyarakat yang mengaku Islam ni percaya kepada benda-benda yang secara tidak sedar dia sebenarnya syirik dengan Allah. Sampai hari ni ramai orang kita duk pergi kat keramat lagi. Sampai hari ni orang kita ni yang mengaku Islam, sembahyang tunggu terbalik dari sampai lebam ni, duk pergi lagi dekat keramat, dekat darga ni, duk pergi lagi, duk pergi minta doa dekat kubur orang mati. Tidak ada satu ayat, tidak ada satu hadis yang sahih pun yang suruh kita pergi buat kerja tu. Sampai hari ni ada lagi orang Islam pergi duk minta doa, pergi duk minta hajat dekat kubur, semata-mata kerana orang yang duduk dalam kubur tu orang alim, orang soleh, dia mati dulu, mati sebagai orang alim, sebagai orang bagus-bagus, orang baik-baik, semata-mata kerana tu pergi duk minta doa di kubur dia. Ini amalan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni yang Nabi duk pesan dekat ni. Jadi pengajaran yang pertama, jangan buat kerja syirik. Yang kedua, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Nabi SAW pesan sangat-sangat, jadikan orang Islam ini orang yang ada maruah, tidak menyembah-nyembah dan meminta-minta kepada sama-sama manusia. Sedaya upaya boleh buat sendiri, melainkan tidak ada daya upaya terpaksa minta tolong orang, itu lain cerita. Jangan menjadikan perbuatan suka meminta-minta sampai menjatuhkan air muka. Jangan jadikan perbuatan ini sebagai amalan hidup orang Islam. Pengajaran yang ketiga yang kita dapat daripada hadis ini ialah sahabat Nabi. Nabi pesan sekali mereka beramal sampai mati. Hatta sudah jadi tua, uzur, tak larat, bawa tungkat terlepas jatuh pun, dia tak mau minta orang tolong angkat tungkat dia, merangkak atas tanah, ambil tungkat tu pegang balik. Pasal Nabi pesan, tak usah minta tolong kau orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tulhifu fil mas'alah, fawallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'a fatukhrija lahu mas'alatuhu minni syai'a wa ana lahu karih fayubaraka lahu fima a'taituh, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la tulhifu fil mas'alah, jangan terlampau sangat meminta-minta. Nabi kata, la tulhifu, jangan terlampau sangat meminta-minta. Fikir nak minta tolong orang, terlampau sangat nak minta tolong. Nabi kata, jangan terlampau nak meminta tolong pada orang. Nabi kata, wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'a fatukhrija lahu mas'alatuhu minni syai'a wa ana lahu karih. Nabi kata, demi Allah, tidaklah satu orang mai jumpa aku minta sesuatu pertolongan daripada aku,
Kerana dia terlampau sangat mengharapkan pertolongan aku tolong dia. Tapi aku tolong dia wa ana lahu karih, sedangkan hati aku tak suka. Nabi kata satu orang mai jumpa aku, mai minta tolong aku. Minta tolong ni sampai aku nak tepih tak boleh. Maka kerana bersangatan dia minta tolong dekat aku, maka aku tolong dia. Nabi kata tapi wa ana lahu karih, aku tak suka tolong dia, tapi aku terpaksa tolong kerana dia terlampau minta dekat aku. Fayubaraka lahu fima a'taituh. Nabi kata diberkati Allah orang yang tak minta tapi aku nak bagi, maka diberkati Allah orang itu. Nabi kata. Faham daripada hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Faham daripada hadis ni ialah Nabi kata terlampau sangat minta. Aku tak suka orang yang terlampau-lampau meminta-minta ni. Aku tak suka. Tapi oleh kerana dia minta juga aku terpaksa bagi. Tapi aku tak suka perbuatan dia. Tidak diberkati Allah orang ini. Tapi orang yang tak minta dekat aku, tapi mata aku tengok dia, aku tahu dia perlu dibantu, aku bantu dia. Aku bantu dia sedangkan dia tak minta, Allah berkati dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada dua hadis ini dapat kita faham elok diri daripada suka meminta-minta. Elok diri. Kerana perbuatan itu boleh menjatuhkan air muka. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar, anak Sidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia Nabi SAW bersabda, Nabi kata seseorang yang bertabiat suka meminta-minta, seseorang yang tak berhenti-henti duk kerja minta tolong, duk minta belas kesian orang, hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Nabi kata esok dia mati, dia jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan muka dia tak ada secebis daging pun kerana hinanya dia ni. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama hadis bahawa itu hadis sahih. Akhirat esok orang lain semua bangkit muka sempurna elok, ada muka, ada daging, ada apa semua, dia bangkit tengkorak saja. Pasal apa? Pasal dia sendiri menggugurkan muka dia kerana perbuatan suka meminta-minta ni. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil ingat tiga hadis ini. Elok daripada perbuatan yang dikeji oleh agama ini kerana dia membawa kita kepada sesal besar di hari akhirat itu. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 7. Bahrul Mazi jilid 7. Bulan lepas kita baca hadis yang menceritakan tentang teriak apabila berlaku kematian dan dilarang teriak apabila berlaku kematian. Dan kita dah bincang pada bulan lepas, teriak yang dilarang itu ialah teriak yang terbit suara, teriak menjerit sambil mengucapkan kata-kata yang menggambarkan tidak redanya kita atas kematian yang menimpa orang yang kita kasih itu. Dan pada malam ni kita sambung bab ma jaa fi rukhsah fil buka 'ala al-mayyit, muka surat 136 jilid yang ke-7, iaitu bab yang datang pada menyatakan izin pada menangis atas mayat dengan tangis air mata saja. Malam ni dia nak bagi tahu yang tak boleh itu teriak terbit suara. Tapi kalau air mata keluar kerana sedih atas kematian yang menimpa orang yang kita sayang, maka menangis keluar air mata itu tak apa, tak jadi satu kesalahan. Ketahuilah saudaraku, boleh menangis satu orang yang mati itu dengan tangis mengeluarkan air mata sahaja. Boleh. Dan tidak diharuskan menangis dengan keriau, dengan jerit dan berbiji-biji sabak, seperti kelakuan perempuan yang jahil di Mesir
dengan menconteng-conteng muka dan membelah-belah baju. Yang ni tak mak. Bila berlaku kematian, teriak ni, mulut tak boleh nak berhenti, sampai ambil benda sapu di muka bagi corang, koyak baju dan sebagainya, nak menunjukkan sedih yang keterlaluan atas kematian. Maka itu tak boleh. Dan dia kata menampak-nampakkan muka cukup dengan jerit, qiyau dan juga dengan dendang sayang dan nyanyi yang memilukan hati, bahkan menghancurkan hati. Dia bercakap ni, teriak sambil duduk cakap ni seolah-olah tak ada harapan dalam hidup. Dengan kerana mati laki dia ni, dengan kerana mati pak dia ni, dengan kerana mati mak dia ni, dengan kerana mati isteri dia ni, seolah-olah dia ni hidup pun tak ada makna, seolah-olah macam tu. Sampai macam tu tak boleh. Bermula dalil yang menunjukkan harus menangis dengan mengeluarkan air mata adalah beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-mayyitu yu'azzabu bi bukai ahlihi alaihi. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bermula orang yang mati itu kena azab ia dengan sebab menangis keluarganya atasnya dengan menangis yang diharamkan. Seperti mana di atas tadi kenyataannya. Apabila teriak sampai qiyau menjerit-jerit dan sebagainya, maka dengan kerana itu diazab orang mati. Kita dah bincang uraian yang panjang pada bulan lepas. Benda ni berlaku apabila dia mewasiatkan benda tu sebelum dia mati. Dia kata kalau bapa mati, siapa tak riak menjerit apa nama pasal bapa mati, bapa tak mengaku anak. Dia pergi pesan lagu tu. Maka dengan kerana tu anak dia riak menjerit-jerit. Kalau itu yang dia pesan, maka dia diazab dengan kerana anak menjerit bila dia mati. Begitu. Kemudian daripada itu disampaikan orang akan hadis Ibnu Umar itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apabila didengar yang demikian itu, maka ia pun lalu berkata, faqala Aisyah, yarhamuhullah, lam yakzib walakinnahu wahima. Innama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin mata yahudiyan, innal mayyit la yu'azzabu wa inna ahlahu la yabkuna alaihi. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha kepada orang yang menyampaikan hadis Ibnu Umar itu dengan kata dia, memberi rahmat akan Abdullah bin Umar oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kiranya tiada berdosa ia. Ceritanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar, dia pergi habaq ke orang. Dia kata Nabi ada kata, apabila mati satu orang, anak dia, bini dia teriak pasal dia mati. Kerana anak bini teriak, dia kena azab dengan Tuhan dalam kubur. Abdullah bin Umar pergi habaq lagu ni dekat orang. Orang yang dengar pergi habaq balik dekat Aisyah. Dia kata, betul ke ya Ummul Mukminin? Betul ke Aisyah? Abdullah bin Umar kata, Nabi ada kata macam ni. Kalau pak kami mati, kami teriak, pak kami kena azab dalam kubur. Betul ke apa yang Ibnu Umar kata? Aisyah radhiyallahu anha bila dengar macam ni, dia kata tak, bukan macam tu, dia kata. Tapi dia kata apa? Mudah-mudahan Allah mengampunkan Abdullah bin Umar. Sebenarnya bukan Nabi maksud macam tu. Abdullah bin Umar salah faham, dia kata. Ini ceritanya. Harap-harap tiada berdosa ia, tiada ia membuat bohong dengan sengaja. Dia kata mudah-mudahan Abdullah bin Umar tak berdosa dengan kerana salah faham ni. Dia bukan sengaja nak memutar belikkan apa yang Nabi kata, tapi dia misunderstood apa yang Nabi kata. Tetapinya dia berkata demikian itu kerana telah kesamaran. Dia kata sebenarnya Abdullah bin Umar, dia tak clear dengan apa yang Nabi maksudkan. Hanya sahaja telah bersabda Nabi SAW bagi seorang laki-laki yang telah mati Yahudi ia. Aisyah kata cerita hadis ni macam ni. Cerita sebenarnya ada satu orang Yahudi, dia mati. Maka Nabi kata bahawasanya Yahudi yang mati kafir ni kena azab dalam kubur. Dan keluarganya menangis atasnya kerana mati kafir itu. Nabi kata, dia ni kesian kat dia, sampai mati dia Yahudi, dia tak Islam.
Sedangkan ahli keluarga dia dah masuk Islam. Jadi ahli keluarga ni sedih pasal tak dan nak bagi pak ni masuk Islam, pak mati kafir. Jadi sedih keluarga ni, ada yang teriak apa semualah, sedih lah pak kita tak masuk Islam, kita semua dah Islam dah, dia tak masuk Islam, sedih duk teriak ni. Jadi Nabi kata keluarga dia ni teriak, sedangkan bapa dia azab dalam kubur. Maksud Nabi, pak dia kena azab tu pasal mati kafir, mati Yahudi. Mereka ni boleh teriak lah, tak boleh buat apa. Orang salah faham, mereka kata pak dia kena azab pasal mereka ni teriak. Tuan-tuan nampak tak? Ini boleh berlaku dalam masyarakat. Yang ni dia kata communication breakdown. Banyak kita duk pergi mengaji dekat ustaz-ustaz pun, kadang-kadang ustaz tu cakap maksud lain, kita faham lagu lain. Kita pergi habang dekat pihak ketiga, kita kata ustaz tu kata macam ni, macam ni, macam ni. Sebenarnya hak kita pergi habang tu bukan itu maksud ustaz tu. Dia boleh jadi benda ni. Dia boleh jadi benda ni. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ini bukan calang-calang orang pun dia salah faham benda ni. Dia duk ingat kata dia ni yang masuk kubur ni kena azab pasal anak beranak duk teriak ke dia. Aisyah kata tak, bukan macam tu. Cerita sebenarnya macam ni, dia ni mati kafir. Anak-anak dia dah Islam dah. Jadi anak-anak ni teriak sedih pasal pak dia tak dan masuk Islam, mati dalam keadaan kafir, mereka teriak. Maka Nabi kata keluarga dia duk teriak, tapi pak dia kena azab dalam kubur. Nabi kata lagu tu. Maksud Nabi, teriak pun tak boleh buat apa, pak dia tetap kena azab pasal pak dia mati kafir. Orang pergi faham kata apa? Kerana teriak itulah pak dia kena azab. Benda ni diklarify oleh Aisyah radhiyallahu anha, diperjelaskan balik oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas dan Qurazah bin Ka'ab dan Abi Hurairah dan Ibni Abbas dan Ibni Mas'ud dan Usamah bin Zaid. Dan kata dia lagi, bermula hadis Aisyah itu hadis yang hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan satu wajah daripada Aisyah, dan sesungguhnya telah berjalan kepada haram oleh ahlul ilmi jikalau diwasiatkan suruh menangis. Walau bagaimanapun ulama semua mengatakan kalau orang yang nak mati ni dia pesan dekat anak-anak dia, dia wasiat dekat anak-anak dia, kalau bapa mati hampa kena teriak 3 hari 3 malam sedih atas kematian bapa. Siapa yang tak sedih, tak teriak 3 hari 3 malam atas kematian bapa, bapa tak mengaku anak bapa. Kalau dia dipesan macam ni, maka dia memang wajar dia azab dalam kubur. Kerana itu bukan suruh agama, itu suruh nafsu. Maka kerana itu dia wajar dia azab di dalam kubur. Itu kata ulama begitu. Dan adapun jikalau tidak diwasiatkan, maka iaitu tidak diazab. Kalau dia tak pesan, dia tak pesan suruh orang teriak bila dia mati merung apa, dia tak pesan. Tapi bila dia mati mereka ni pergi merung, tak ada pasal dia nak kena azab. Dia tak suruh, atas kejahilan mereka ni mereka pergi buat, dia tak menanggung dosa yang dibuat oleh mereka ni semua. Dengan kerana itu ditakwil hadis itu, kerana ayat Quran ada sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidak ditanggung dosa orang yang berdosa akan dosa orang lain. Itu ayat Quran. Pasal apa pula orang lain buat dosa kita nak kena tanggung? Tak ada pasal. Orang lain buat dosa kita nak kena tanggung. Kita jadi ketua jabatan di pejabat kita, kita jadi ketua jabatan, kita pesan dekat anak-anak buah kita suruh kerja ikut lagu agama mak. Mereka tak mau ikut, kita nak kena tanggung ke dosa tu? Oh, agama kata tak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu orang tak disuruh tanggung dosa yang dibuat oleh orang lain. Kita sebagai ketua jabatan, kita dah bagi tahu, saya mau macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Pesan bukan sekali, bukan 2 kali, bahkan banyak kali. Mereka tak ikut pesan kita, mereka tak ikut nasihat kita, mereka duk buat lagu mereka punya nak buat. Adakah kita nak menanggung kesalahan yang mereka buat? Quran kata tak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah satu orang dipertanggungjawabkan ke atas dosa yang dibuat oleh orang lain. Begitu. Dan dia kata maka inilah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berpendirian begitu. Satu lagi hadis menunjukkan harus menangis akan mayat dengan mengalir air mata sahaja, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
qala akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi Abdurrahman bin Auf fantalaqa bihi ila ibnihi Ibrahim fawajadahu yajudu binafsihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi, nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata dia telah memegang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tangan Abdurrahman bin Auf. Apabila sudah dipegangnya, maka pergi ia, yakni pergi Nabi dengan Abdurrahman bin Auf kepada putranya, yakni kepada anak Nabi yang dikasihi, iaitu Ibrahim. Tiba-tiba sudahlah didapati dan dijumpainya anaknya mau kembali ke rahmatullah. Itu dia. Nabi duduk di masjid, duduk mengajar di masjid. Tiba-tiba orang mai beritahu, orang mai bisik dekat Nabi, ya Rasulullah, anak tuan sedang nazak di rumah. Ibrahim, anak Nabi. Nabi tengah duk bagi kuliah, duk bagi majlis ilmu di masjid, orang mai habaq, ya Rasulullah, anak tuan tengah duk nazak, tengah duk lorat, tengah duk teruk di rumah. Nabi kata tak apa, dia habaq kat depa sabar. Sat turut mai pula, ya Rasulullah, baliklah tengok anak kamu teruk. Baru Nabi bangkit. Nabi bangkit, Nabi pegang tangan Abdurrahman bin Auf. Ini nama besar lah dalam cerita sahabat-sahabat Nabi ni. Abdurrahman bin Auf ini nama cukup besar. Nabi pegang tangan dia, Nabi kata, jom ikut aku pergi ke rumah, anak aku sakit. Bila Nabi SAW sampai di rumah, masuk-masuk, Nabi tengok anak dia, Ibrahim ni. Nabi tengok anak dia keadaan sangat nazak. Nampaklah tanda-tanda dia nak kembali ke rahmatullah. Anak nak habis umur. Sedang memberi jiwanya dengan sendirinya keluar. Masa Nabi sampai tu duk penat. Duk penat ni, nyawa nak terbit ni. Nabi sampai tu masa tu sangat genting lah masa Nabi sampai tu. Apabila dilihat oleh Nabi SAW yang demikian itu, maka kesihan ia akan dia. Nabi bila sampai tengok anak kecil lagi, Ibrahim kecil lagi masa tu, Nabi kesianlah. Orang nak mati ni kalau tua pun kita tengok kesian. Ni pula budak-budak. Nabi tengok Allah, Nabi ambil anak ni dukung. Fa'akhadahu Nabi SAW fawada'ahu fi hijrihi sabakah. Kata dia, maka diambil oleh Nabi SAW lalu diletakkan dia di atas rebahnya. Nabi ni manusia yang cukup penyayang. Dekat anak, dekat cucu, dekat apa, Nabi ni cukup sayang. Nabi tengah duk khutbah atas mimbar. Luar masjid nampak cucu ni, Hasan dengan Husain duk main jatuh rebah. Nabi turun daripada mimbar, pergi angkat cucu. Ni yang kata Nabi ni, yang kata Nabi SAW ni sifat penyayang dia macam tu. Tengah duk khutbah cucu rebah di luar nampak, Nabi turun daripada mimbar ni, pergi angkat cucu, gabuh-gabuh main naik sambung balik khutbah dia. Nabi SAW tengah mengimamkan sembahyang, Nabi sujud-sujud, cucu main panjat naik atas belakang. Nabi melamakan sujud dia sehingga menimbulkan ragu di kalangan makmum di belakang ni, apa hal Nabi ni. Sehinggalah bila habis sembahyang, orang tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah wahyu turun kepada kamu? Kamu sujud lama tadi. Nabi kata, tak, cucu aku main naik belakang tadi, maka aku melamakan sujud supaya dia habis, dia puas, dia turun, pergi bawa aku bangkit. Nabi sayang anak cucu sampai macam tu. Betul boleh fikir orang Islam balun anak dengan penyedai kain. Allahu Akbar, ni mana baru ni keluar surat bang. Mati budak tu. Dia ambil itu hanger baju tu, tatuk atas kepala budak umur 3 tahun. Mak apa macam ni? Mak buat ni. Mak kandung. Ambil hanger baju tu, hantar atas kepala anak ni. Kecederaan parah di hubung-hubung kepala budak 3 tahun. Lepas tu yang pak tiri, pak pula pegang kaki, rembas pergi ke dinding. Allahu Akbar. Tentu kita duk baca hadis Nabi macam ni punya penyayang. Kita orang Islam pergi buat lagu tu ke anak kita.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hancur. Masyarakat hancur hari ni. Tak reti Islam itu satu bab. Tak ada kemanusiaan ini lagi teruk. Tak reti Islam tu satu bab. Sampai kemanusiaan pun tak ada. Orang kafir bukan Islam pun ada kemanusiaan. Kita orang Islam tak ada kemanusiaan ni apa ni? Sakit hati bila baca berita macam-macam ni. Cukup sakit hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam ni jadi. Nabi SAW balik-balik tengok anak dalam keadaan nazak macam Nabi ambil letak atas reba. Maka menangis dia. Nabi SAW ambil Ibrahim, anak dia ni buah atas reba, yang mata keluar cucuk. Rupanya terperasan oleh Abdul Rahman bin Auf akan hal Nabi itu dengan putranya. Maka dilihatnya Nabi itu ada menangis. Maka datang heran di dalam hatinya dan datang kesamaran. Abdul Rahman bin Auf yang Nabi pegang tangan ajak balik sama-sama tadi ni, bila sampai tengok Nabi ambil anak buah tarikh, tengok Nabi menangis. Dia tengok Nabi menangis ni, dia macam mana pula dia kata. Iaitu Nabi telah melarang orang menangis si mati. Mengapa yakni mengapa Nabi SAW memperbuat menangis ke atas putranya itu? Dia kata Nabi selalu duk pesan, jangan duk menangis, jangan duk teriak, jangan duk apa bila ada kematian. Tapi bila Nabi sendiri menghadapi anak yang sedang menghadapi kematian, pasal apa Nabi menangis? Dia kata. Maka ia pun lalu tanya kepada Nabi SAW. Faqala la. Faqala lahu Abdul Rahman, atabki awalam takun nahaita anil buka? Maka berkata ia bagi Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah tuan hamba menangis atas kematian Ibrahim ini? Bukankah sudah tuan hamba larang orang menangis atas si mati ini? Bila dah mati dah Ibrahim ni, Nabi duk menangis lagi. Dia tanya, dia kata, ya Rasulullah, menangis ke? Dia kata, bukankah tuan larang kami kalau ada kematian, tuan larang kami menangis? Pasal apa tuan menangis? Bila didengar oleh Nabi SAW akan kata Abdul Rahman itu, maka dijawab ia. Qala la, walakin nahaitu an sautaini ahmaqaini fajiraini. Yani sautin inda musibah, khamshi wujuhi wa syaqqi juyub. Khamshi wujuhin wa syaqqi juyub. Sabda Nabi SAW, tidak aku tegah menangis atas yang mati itu dengan keluar air mata. Nabi kata, aku bukan larang menangis keluar air mata. Yang tu aku tak larang, yang tu tak apa. Nabi kata. Tetapi yang aku tegah, yang aku larang itu ialah menangis daripada dua macam suara. Nabi kata. Yang menunjukkan atas bodoh, lagi menunjukkan atas keji dan atas huduh tabiat. Nabi kata, aku tidak larang sedih sampai keluar air mata, tapi aku larang sedih sampai suara keluar, yang keluarnya suara itu menunjukkan kebodohan orang yang menjerit ni, kejinya tabiat orang yang menjerit ni. Nabi kata, itu yang aku larang. Pertamanya, suara yang nyaring, yang jerit pekik waktu kena sesuatu bala. Yang ni aku tak bagi. Bila ditimpa bala, bila ditimpa musibah, bila ditimpa kemalangan, bila ditimpa satu benda sedih, menjerit, melolong dan sebagainya, yang ni tak boleh. Ini melambangkan yang kita ni ahmak. Ahmak ni makna dia bodoh. Dia kata mencakar muka dan mencarikan leher baju, yang ni yang tak boleh. Dia kata. Kata Nabi, warannati syaitan wa fil hadis kalamun aktar min hada. Dan yang keduanya yang aku larang ialah bunyi syaitan, seperti bunyi gong gendang dan juga bunyi pancaragam. Dan yang kedua yang aku larang ni jenis macam ni, jenis bunyi syaitan. Nabi kata, jenis lah ni punya konsert ni, melampau-lampau dengan pumpang-pumpang, dengan muzik, dengan hak menyanyi, menjerit, dengan tak senonoh, dengan apa. Hak ni bunyi-bunyian syaitan. Nabi kata, hak ni aku larang. Dan pada hadis itu kalam yang lebih banyak daripada ini. Banyak cerita lagi huraian tentang hadis ni. Kata Tirmizi, ini hadis hasan.
Satu lagi hadis yang menunjukkan harus menangis atas si mati itu katanya. An Amrah annaha sami'an Aisyah wa zukira laha anna ibn Umar yaqul innal mayyit la yu'azzabu bi buka'il hayy alayh. Faqalat Aisyah ghafarallahu li Abi Abdurrahman ama innahu lam yakzib walakinnahu nasiya aw aqta'a. Ini serupa macam tadi juga. Diriwayatkan daripada Amrah bahwasanya telah mendengar ia Siti Aisyah radhiyallahu anha disebut orang baginya akan Abdullah bin Umar, berkata ia bahwasanya orang mati itu diazab dengan sebab menangis orang hidup ke atasnya. Sama macam tadi lah. Orang pihak dekat Aisyah, wahai Aisyah, Ibnu Umar kata kalau sekiranya satu orang mati, keluarga dia teriak dekat dia, maka dia kena azab. Betul ke apa yang Ibnu Umar kata? Maka faqala Aisyah, maka jawab Aisyah radhiyallahu anha, kata dia mudah-mudahan diampun Allah Subhanahu wa taala kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab itu. Bukanlah dia nak berbuat dusta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun dia berkata begitu perkataan yang menyalahi bagi kehendak Nabi. Walaupun dia kata tu tak betul macam yang Nabi kata, tapi bukan dia bermaksud nak memutarbelitkan cakap Nabi. Tetapi itu tidak disengajakan, bahkan lupa ia ataupun tersalah ia. Aisyah kata innama marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Yahudiyah yubka 'alaiha faqala innahum la yabkuna 'alaiha wa innaha la tu'azzabu fi qabriha. Aisyah kata yang betulnya lagu ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu atas satu orang perempuan yang mati Yahudi, yang menangis ia atasnya. Ceritanya satu orang mati kapiang, ada orang duk teriak kerana dia mati kapiang. Maka sabda Nabi bahawasanya mereka menangis kepada dia, tetapi bahawasanya dia diazab dalam kubur dia. Kesian mereka ni duk teriak kat dia. Teriaklah macam mana pun, dia tetap kena azab pasal dia mati Yahudi. Itu yang sebenar, kata Aisyah. Kerana itu sudahlah pada faham Abdullah bin Umar, semua orang mati yang ditangihkan oleh keluarganya diazab di dalam kuburnya. Abdullah bin Umar silap faham, Aisyah kata. Padahalnya perempuan Yahudi itu diazab bukan kerana orang menangis pada dia, bahkan kerana mati Yahudi itu jua. Maka seolah-olahnya sabda Nabi itu, buat apa ditangihkan dia? Dia kena azab sama ada ditangihkan ataupun tidak ditangihkan. Itu sebenar maksud Nabi, dia kata. Masalah, dia kata menangis mayat dahulu daripada mati, apa hukumnya? Ni pula teriak sebelum kawan tu mati. Masa kawan tu duk lorat tu, duk tunjuk duk penat tu, masa tu teriak, apa hukum dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Muhazzab, telah berkata Imam Syafi'i, menangis atas mayat dahulu daripada mati dan kemudian daripada mati itu harus juga. Kalau menangis air mata keluar, tak apa. Masa dia tak mati lagi, dia duk penat-penat, dia duk sakaratul maut tu, masa tu menangis pun tak apa. Dia dah mati dah menangis pun tak apa. Kalau sekiranya menangis itu menangis keluar air mata, bukan menjerit, bukan meraung. Kalau menangis biasa itu tak apa. Tetapi dahulu daripadanya itu lebih aula. Tapi kalau menangis sebelum dia mati itu lebih aula. Tengok keadaan dia nak mati itu, kita keluar air mata, itu lebih baik. Pasal apa? Pasal masa tu kita mau ingat ni, kita duk mengaji selama ni. Kan kita dah baca di Masjid Brown Garden hari tu ni, macam mana tanda-tanda orang yang nak mati. Apabila mata dia tepat memandang ke atas, apabila kening dia berkerut, apabila tangan dia merekod, apa semua ini tanda-tanda orang sedang menghadapi sakaratul maut. Bila kita tengok ni tanda-tanda ni semua dah ada dekat dia, kita menangis. Menangis pasal apa? Mengenangkan betapa payahnya dia menghadapi saat tu. Betapa dia masa tu duk nampak malaikat maut duk mai kat dia tu, biji mata tepat duk tengok, dia nampak malaikat maut duk mai dekat dengan dia, duk mai dekat dengan kita, duk tengok tu, mau duk ingat. Kena connect balik dengan apa yang kita duk ngaji ni, connect balik benar ni. Ni masa ni gamak ni yang Nabi kata dia duk nampak macam-macam ni. Kita kena connect balik mai dalam ingatan kita ni, masa ni gamaknya malaikat duk bisik, dia seorang dengar kita malaikat duk kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tak ke masa ni dia duk dengar ni suara ni duk bunyi kat dia ni,
Masa tu kita duk ingat air mata keluar, itu lebih aula. Dia kata. Masalah, dia kata menangis. Jika hendaki dengan menangis di sini ialah mengeluarkan air mata saja, dan bukannya keriau dan jerit pekik dan mengempas-ngempas diri dan sebagainya. Yang tu kok mana pun tak boleh. Masalah menangis mayat kemudian daripada mati, apa hukumnya? Hak ni dia dah bincang dah tadi, kita tak payah baca. Kemudian bawah tu masalah menangis mayat jadi kena azab mayat itu bagaimana kata ulama. Yang ni pun kita dah bincang dah sebelum ni. Tengok tajuk baru, dia kata bab ma jaa fil masyi amama al janazah. Itu bab yang datang pada menyatakan berjalan di depan jenazah. Apa ini? Lah ni dah mati, mayat dah dimandikan, mayat dah dikafankan, mayat dah disembahyangkan. Amalan pada zaman Nabi SAW, mayat-mayat ni kebanyakan disembahyangkan di rumah. Cuma sekali seorang sahabat Nabi meninggal, mayat dia disembahyangkan di masjid. Ada sekali. Jadi ulama ambil keputusan apa dia? Mayat sembahyang di rumah pun tak apa, sembahyang di masjid pun tak apa. Tidak jadi masalah. Kita tak boleh nak mengereh kata lebih baik sembahyang di masjid, tak boleh. Nabi SAW dalam banyak kes Nabi menyembahyangkan mayat sahabat-sahabat di rumah. Kecuali seorang sahabat Nabi, dia bila seorang kedua orang sahabat Nabi, Nabi sembahyangkan mayat dia di masjid. Nabi sembahyang mayat dia di masjid kerana isteri Nabi nak ikut sama menyembahyangkan mayat tu. Jadi isteri-isteri Nabi duduk keliling masjid. Jadi bila mayat orang main masjid, mereka boleh disembahyang sama. Jadi cerita tentang sembahyang mayat ni nak buat di rumah kan, nak buat di masjid kan, sama saja. Sama saja, tak jadi masalah apa. Kalau buat dah di rumah, buat main terus ke bumi aja. Kalau tak buat lagi, buat main masjid sembahyang, lepas itu terus ke bumi aja. Yang pentingnya apa? Menyegerakan mayat itu dikebumikan, itu yang penting. Kok mana boleh buat bagi cepat, buat bagi cepat. Itu yang penting. Baik, lepas tu mayat tu bila dah bawa keluar daripada rumah, nak bawa main sembahyang di masjid ke, ataupun nak bawa main simpan di kubur di masjid ke, nak bawa main tu kita di mana? Adakah kita hak iri ni duduk di depan, mayat tanggung di belakang? Ataupun mayat jalan dulu, kita ikut ke belakang? Ataupun kita nak remba sekali dengan mayat, macam mana? Hak ni pun diceritakan di dalam hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, betul tak betul tuan-tuan? Kita selama ni kita pun tak tahu mana satu yang betulnya. Ataupun dua-dua betul ke? Ataupun dua-dua pun tak salah, tapi hak mana lebih baik ke? Kita pun tak tahu. Malah ni kita nak tengok, mudah-mudahan dengan ni kita tahu. Ketahuilah saudaraku, dia kata berjalan di hadapan jenazah itu diharuskan oleh syarak. Maksudnya kita berjalan di depan, mayat ikut ke belakang. Dan harus juga berjalan menurut dari belakang. Dia kata kalau nak ikut mayat di depan, kita ikut ke belakang pun tak apa. Dia kata. Dan yang lebih afdalnya ialah berjalan di depan. Dia nak abangnya. Kita depan ke, kita duduk di belakang ke, macam mana pun tak apa. Tapi dia kata lebih afdal kita nak iring jenazah ni kita di depan, mayat ikut ke belakang. Ulama menjelaskan kenapa berjalan di depan itu lebih afdal. Kenapa? Ulama nak menjelaskan. Satu, pasal apa? Pasal Nabi jalan di depan. Itu satu. Yang kedua pasal apa? Pasal bila berjalan di depan, kita membuka jalan supaya mayat segera sampai dikubur dan segera dikebumikan. Bila kita duduk di depan ni, kita jadi macam kawalan lalu lintas. Kita duduk suruh apa lalu lintas ni ke tepi, nak cepat mayat sampai. Maka di depan itu lebih afdal dan lebih aula. Mudah-mudahan dengan kita pergi depan, kita buka jalan, maka mayat lebih segera lagi sampai dikubur. Itu alasan dia. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yamshuna amama al-janazah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Katanya aku lihat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab. Dia kata apa? Dia kata aku lihat ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yamshuna amama al-janazah. Kata dia aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan bapa aku Sayyidina Umar Al-Khattab, mereka berjalan di hadapan jenazah.
Dia kata, seingat-ingat aku bila ada mayat, Nabi iring mayat nak pergi ke kubur, Nabi berjalan di depan. Lepas Nabi tak ada, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, Abu Bakar As-Siddiq pun jalan di depan jenazah. Dah tak ada Abu Bakar. Sayyidina Umar Al-Khattab pun, bapa aku pun, dia kata kalau nak iring mayat di kubur, dia jalan di depan juga. Yang aku tahu, aku tengok Nabi, Abu Bakar, Sayyidina Umar, tiga-tiga orang ni bila nak bawa mayat ke kubur, mereka berjalan di depan, dia kata. Kata At-Tirmizi, dan telah bersalah-salahan ahlul ilmi pada berjalan di hadapan jenazah itu. Maka telah memikir oleh setengah daripada ahlul ilmi, daripada sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu, bahawasanya berjalan di depan jenazah itu lebih afdal. Dan ialah qaul Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i sendiri pun kata afdal jalan di depan jenazah. Begitu. Clear tuan-tuan, clear. Kita bukan ada apa, kita bukan kata lebu tu salah, lebu ni betul tak. Kita nak tahu hak mana yang Nabi buat, kita nak buat macam tu, kerana itu lebih afdal. Bab ma ja'a fil mashi khalfal janazah, bab yang datang pada menyatakan berjalan di belakang jenazah. Ketahuilah saudaraku, setengah daripada ulama mengatakan mengikut jenazah dari belakang itu afdal daripada berjalan di depan pada masa menanggung pergi ke kubur. Ada sebahagian ulama mereka kata jalan di belakang bagus. Maka ulama yang mengatakan afdal berjalan di belakang ni berpegang pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Mereka kata pun sebab ada hadis. Kata hadis tu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mashi khalfal janazah qala ma dunal khabar. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, telah kami tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum berjalan belakang jenazah. Abdullah bin Mas'ud kata, kami tanya Nabi apa hukum kita berjalan belakang jenazah. Mayat pergi dulu, kita ikut ke belakang, apa hukum dia? Adakah harus ia pada syarak? Maka dijawab oleh Nabi SAW pertanyaan itu dengan kata Nabi, berjalanlah di belakangnya dengan ketiadaan bersegeraan. Nabi kata tak apa, berjalan ke belakang tak apa, berjalan pelan-pelan tak apa. Nabi kata fa in kana khairan ajjaltumuhu wa in kana syarran fala yub'adu illa ahlun nar. Kerana jika ada ia orang yang berkebajikan dan orang baik semasa di dalam dunia, yakni dengan mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat, nescaya kamu sekalian segerakan dia. Nabi kata kalau yang mati itu orang baik, masa dia hidup atas dunia, dulu dia orang baik, mulut tak jahat, tak kata ke orang pelik-pelik, tak buat fitnah orang, tak duk keji orang, tak pergi duk mengumpat orang, tak pergi duk buat benda tak elok kepada orang. Dia masa hidup atas dunia jadi orang baik. Bukan setakat mulut baik, tak bercakap benda bodoh ke orang, bahkan dia banyak tolong orang. Jumpa orang tu ada boleh lebih sikit tolong sana tolong sini, banyak tolong orang. Kalau dia ni jenis orang baik macam ni, agamanya terpelihara elok, tengok ahli semayang, ahli masjid dan sebagainya, dia ni atas dunia orang baik, maka kamu menyegerakan dia untuk dikebumikan, itulah yang terbaik, Nabi kata. Dan memberi jumpa akan dia dengan tempat tidurnya, yakni kuburnya yang senang sentosa itu. Bagi dia cepat masuk kubur. Sebab apa? Dunia yang kita duk kata elok ni, berbanding dengan kubur dia nak masuk tu, kubur tu lebih baik daripada dunia kita nampak elok ni. Bagi dia, bagi orang yang baik ni, kubur ni dia dah jadi raudhah min riyadil jannah. Kubur dia dah jadi taman syurga. Taman syurga tuan-tuan, nak banding dengan dunia tak ada bandingan lah. Taman syurga jauh lebih baik. Jadi kalau dia orang yang baik-baik, Nabi kata bagi cepat dia sampai di kubur, bagi cepat dia sampai kubur, sampai cepat-cepat ke bumi dia, maka cepat dia mendapat janji baik Allah, cepat dia mendapat sentosa di dalam kubur dia. Dan jika ada ia satu orang yang buat jahat dan bukan orang baik, Nabi kata, maka tiada dijauhkan melainkan ahli neraka. Nabi kata kalau dia ni hak mati ni orang jahat, atas dunia ni Allah, apa jahat yang dia tak buat,
Bukan jahat yang merosakkan diri aja, jahat kepada orang lagi. Tak berhenti-henti mulut duk tabung fitnah, tak berhenti-henti mulut duk bagi jatuh aib, duk buka aib orang, duk jatuhkan marah orang. Tak habis-habis mulut ni piduk Allahu Akbar. Orang jahat di atas dunia. Bini dia, bini orang bini dia, anak dia, anak orang pun dia nak buat bini dia. Jenis orang jahat macam ni, dengan ekor, dengan judi, dengan arak, dengan macam-macam benda jahat dia dah buat. Kalau dia jenis orang macam ni, dia ahli neraka. Eloklah bagi jauh daripada kita. Cepat-cepat juga pergi tanam dia. Pasal apa? Supaya dia bila tanam, selesai dia dengan kita. Nabi kata. Begitu cerita dia. Maknanya Nabi nak abang, apa pun mayat tu bagi cepat. Nak berjalan di depan ke, nak berjalan di belakang mayat ke, itu soal lain. Soalnya mayat tu mau bagi cepat sampai dikubur. Begitu. Sambung hadis tu dia kata, al-janazah matbu'ah wala tatba' wa laysa fiha man taqaddamaha. Bermula jenazah itu diikut akan dia. Ini hadis ni pula kata, bermula jenazah itu diikut, matbu', diikut akan dia. Mayat pi dulu, kita ikut belakang. Yang ni berjalan orang-orang yang menghantar ke kubur mengiringinya, dan ia berjalan dengan ditanggung di hadapan orang. Mayat ni tanggung di depan, orang ikut di belakang, dan tidak ia menurut dari belakang dengan berjalan orang di hadapannya. Sebaliknya jangan kita pula duduk di depan mayat duduk di belakang. Nabi kata begitu. Maka tiada terbilang di dalam orang yang mengiringi jenazah akan orang yang berjalan di hadapannya itu. Maknanya siapa berjalan di depan pada mayat, dia tak dianggap sebagai mengiringi jenazah. Hadis ni pula kata macam tu. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis tiada diketahui orang akan dia daripada hadis Abdullah bin Mas'ud, melainkan ini jalan. Katanya, aku dengar daripada Muhammad bin Ismail mentaifkan hadis ini. Tadi kita nampak macam clash hadis. Hadis kita baca tadi kata Nabi, Abu Bakar, Umar kira duduk berjalan di depan, mayat usung di belakang. Mai hadis ni pula kata kenun Nabi kata kalau sekiranya berjalan di depan tak dianggap kata kita ni mengiringi mayat, tak dapat pahala apa. Mayat ni kita kena ikut belakang. Nampak macam Nabi tegas cakap tentang benda ni. Bila disemak-semak balik, rupa-rupanya hadis dhaif. Hadis dhaif maksudnya apa? Tidak boleh digunakan untuk berhujah. Tak boleh. Maknanya apa tuan-tuan? Pakai hadis yang mula baca tadi. Makna dia macam tu. Dia bawa mai juga hadis dhaif ni supaya kita faham. Sebab kalau dia tak bawa mai kat ni, ada orang pula pergi berkeras cakap, dia kata ada hadis kata ni Nabi suruh ikut di belakang. Pasal apa hampa kata? Dia duk berkeras lagu tu. Rupa-rupanya dia duk berkeras dengan bersandarkan hadis dhaif. Bila kita tahu dua-dua, maka kita tahu. Jadi sebenar-benarnya yang afdalnya apa? Yang afdalnya kita berjalan di depan, mayat di belakang. Dan kalau kita berjalan di belakang, itu tidak salah, cumanya kurang afdal. Dan hadis yang mengatakan suruh kita jalan di belakang ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif ni hadis, bukan kata bukan hadis, hadis tetapi dhaif. Pasal apa? Pasal jalan nak dapatkan hadis tu nampak ada masalah, maka dia menjadi dhaif. Kata Muhammad Al-Bukhari, ini Imam Al-Bukhari, dan berkata Al-Humaidi, telah berkata Ibnu Uyainah, dikata orang bagi Yahya, siapa orangnya Abu Majid yang meriwayatkan hadis tadi, katanya ialah orang yang tiada ma'ruf di sisi kami. Mereka pun tak kenal ni rawi hadis. Mereka tak kenal. Jadi bila tak kenal, tak boleh nak berkemas kata hadis ni sahih, tak boleh. Begitu. Dan sesungguhnya telah berjalan setengah daripada ahli ilmi, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain daripada mereka itu kepada ini hadis. Telah memikir mereka itu berjalan di belakang jenazah itu lebih afdal. Dan dengan dia berkata Sufyan As-Sauri dan Ishaq. Ada sebahagian ulama kata berjalan di belakang afdal, pasti dia pegang hadis yang dhaif ini. Masalah menghantar jenazah ke kubur, apa hukum dia? Yang ni tadi mengiring mayat. Kadang-kadang kita iring daripada rumah dia, rumah mayat ni, sampai ke masjid. Sampai di masjid kita semayang, lepas kita semayang kita balik. Orang ni dia macam-macam. Ada satu peringkat orang dia iring mayat aja. Dia iring pergi ramai-ramai sampai di tangga masjid, dia letak keranda tu, pakai balik. Itu satu puak. Satu puak lagi iring mayat sampai di masjid, letak di situ, semayang. Semayang, habis semayang, balik. Ada satu puak lagi pula iring mayat sampai di masjid, letak itu semayang. Lepas semayang hantar pergi sampai ke kubur.
Bila dah sampai di kubur, tengok mayat duk masuk dalam liang semua, balik. Ada setengah orang lagi iring mayat sampai di masjid semayang. Lepas semayang bawa pergi sampai ke kubur. Lepas tu tunggu sampai selesai dikebumikan, tutup tanah apa semua dan doa sekali. Dia ada 4 peringkat orang ni. Dia ada 4 peringkat orang ni. Dia nak bincang apa? Hantar jenazah pergi ke kubur. Apa hukum dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata Syafi'i dan ashab, disunatkan bagi laki-laki yang menurut jenazah sampai ditanam akan dia, dan diijma'kan orang atasnya kerana hadis-hadis yang sahih padanya. Dia kata maknanya kita ni disuruh kalau boleh pergi tunggu sampai selesai semua. Start daripada iring mayat sampai kubur, sampai di masjid, semayang, lepas semayang pergi sampai kubur, tunggu sampai selesai ke bumi, tunggu selepas selesai ke bumi itu dengan satu doa untuk dia, baru balik. Itu yang paling cantik berdasarkan hadis-hadis yang sahihah. Hadis-hadis sahih semua suruh macam tu. Baru complete, package dia tu baru complete, dia kata. Dan ada pun perempuan-perempuan, maka dimakruhkan bagi mereka itu menurutnya, tetapi tiada haram dia kata. Orang perempuan ni makruh pergi. Pasal apa? Pasal dia jadi kelang kabut di kubur. Tapi tak haram. Nak pergi tak apa. Pasal apa? Pasal anak ke bumi tu suami dia. Dia nak tengok juga. Dia nak tengok juga. Cuma adab di kubur tu jaga. Jangan sampai pergi duduk bertolak berimpit laki-laki perempuan, dia jadi macam syuah heboh juga di kubur ni. Sampai tak tahu laki siapa bini, siapa hang tolak aku tolak hang, cuy pinggang aku, cuy pinggang, tak mau macam tu. Dia jadi karut, tak mau macam tu. Ini yang dimakruhkan. Dimakruhkan pasal apa? Pasal takut jadi macam ni lah. Tapi kalau boleh pelihara adab ni, tak masalah apa. Kita habang dah ni, sebelah balik ni bagi orang perempuan tu, orang lain yang kacau. Kita habang awal-awal. Ni isteri dia nak tengok mayat suami dia untuk kali penghabis, masuk dalam kubur dia nak tengok. Bagi dia tengok. Dia pi tu tidak haram. Dia boleh pi. Dia kata. Dan ialah yang betul, dan ialah yang dikatakan oleh al-ashab. Itu betul. Benda ni tak haram. Orang perempuan boleh pergi ke kubur. Dan ada pun perkataan Syekh Nasrul Muqaddisi rahimahullahu ta'ala, tiada harus bagi perempuan itu menurut jenazah, maka ia itu ditanggungkan dia atas karah atau tanzih. Ada ulama kata makruh. Makruh tu makruh yang ringan. Maka jika dikehendaki dengan dia akan haram, maka ia itu mardud, yang menyalahi ia bagi qaul ashab, bahkan menyalahi hadis yang sahih. Kalau siapa kata orang perempuan haram di kubur, itu mardud, itu ditolak kata-kata tu. Pasal apa? Pasal kata-kata tu melanggar hadis yang sahih. Nabi ada kata dalam hadis, Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa inna ziyaratal qubur zikran maut. Nabi kata dulu aku pernah larang pergi ke kubur. Orang perempuan pergi ke kubur. Ala fazuruha. Nabi kata tak apa, tapi lah ni pergilah. Nabi kata fa inna ziyaratal qubur zikrul maut. Kerana menziarahi kubur itu boleh bagi ingat pada mati. Baru semalam, baru kemarin dia duduk melawak dengan suami dia, dengan apa semua. Hari ni suami dia duduk dalam kain kapan, duduk masuk dalam kubur. Benda ni betul-betul boleh bagi insaf pada dia. Tak sangka ni, hari ni suami dia nak jadi mayat. Tak sangka langsung. Kemarin ni boleh duduk bersembang, boleh duduk melawak dengan suami dia, boleh duduk mesra elok, dengan boleh duduk bercakap pasal benda-benda yang nak minggu depan, bulan depan, tahun depan punya rancangan apa semua. Kemarin, baru kemarin aja. Tahu pagi tadi orang bagi tahu kata suami on the way nak pergi kerja, accident mati. Tahu tengok tengah hari ni dia dah ada di kubur, biji mata dah bengkak, tengok mayat suami dalam kain kapan duk masuk dalam liang. Benda ni zikral maut. Dia mengingatkan kepada mati. Oh, dia kata mati ni lah, ya Allah, dia boleh mai sekelip mata macam tu, sekelip mata. Tak sangka boleh jadi. Maka benda ni baik bagi manusia. Dia kata, masalah menghantar jenazah ke kubur adakah dinanti sampai tanam? Dia kata. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, telah ijma' umat Muhammad atas sunat menurut jenazah dan hadir menanamnya. Ini ijma'. Ijma' ulama mengatakan mengiringi mayat pergi ke kubur, tunggu sampai selesai tanam dan sebagainya, ini disuruh oleh agama. Bukan suruh wajib, tetapi disuruh sunat. Dan telah datang pada hadis hasil pahala dengan sebab semayang atas mayat itu satu qira. Kalau kita ikut mayat,
Pi sampai ke masjid, kita semayang pula untuk mayat tu, kita diberi ganjaran pahala 1 qirat. Dan dapat pahala dengan sebab menanti, menanamnya itu mendapat pahala 1 qirat yang lain lagi. Kalau kita irin mayat sampai di masjid, kita semayang, dapat 1 qirat. Kita ikut lagi mayat tu pi sampai tanam, sampai selesai ke bumi, sampai semua, sampai 1 doa kita bagi dekat dia, dapat 2 qirat. Dia kata. Maka 1 qirat itu kadar pahalanya sebesar gunung Uhud. Dia yang kata 1 qirat. Kita pergi ke masjid semayang mayat, bukan bukan kerana envelope, tapi semayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ingat satu ya. Yang mati ini kawan kita. Kita semayang untuk dia, inilah satu yang kita boleh bagi kat dia. Tak ada dah. Lepas ni dia buat apa dah kat dia? Ini last kita boleh buat kat dia. Last dia apa dia? 1 semayang untuk dia. Kawan kita. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Kita berkawan dengan dia. Kita kenal dia, bukan kita kenal dia, kita kenal hati budi dia. Kita pernah nakai sama dengan dia, kita pernah jadi baik sama dengan dia. Kita kawan dia. Hari ni orang habaq kata dia mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Tak dan pun 3 minit, tuan-tuan. Doa dekat dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampun dia, rahmat bagi dekat dia, minta. Dia kawan kita. Kita buat tu kerana Allah, kerana persahabatan kita, kerana Allah kita buat benda ni. Tuhan bagi balik dekat kita atas pengorbanan minyak motor kita, minyak kereta kita, pengorbanan masa kita mai semayang untuk kawan kita ni. Allah bagi dekat kita balik ganjaran pahala 1 qirat, pahala sebesar bukit Uhud. Tuhan bagi dekat kita. Habis semayang tengok time boleh sikit lagi, turut di kubur. Tolonglah cakap-cakap mana boleh angkat mayat dia, pegang-pegang sikit ke apa-apa, tolong suar tanah, tolong tolak tanah, timbul dia ke apa ke semua. Habis semua, 1 doa lagi bagi di situ. Allah bagi lagi 1 qirat. Kita dapat 2 qirat pahala, 2 pahala sebesar bukit Uhud. Kawan kita. Apatah lagi adik-beradik kita. Apatah lagi jiran sebelah rumah kita. Kita berjiran dengan dia 10, 15 tahun, 20 tahun kita berjiran dengan dia. Bulan puasa berapa piring cucuk kita pergi kat dia, berapa piring cucuk dia mai kat kita, berapa mangkuk bubung kanji pergi kat dia, berapa mangkuk bubung kacang mai kat kita. Macam tu punya duk berjiran dengan dia. Hari ni dia mati, tak bolehkah kita pergi 1 semayang bagi dekat dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan bermula yang asah, iaitu dapat pahala menanti sampai selesai tanam dia. Pahala ni Tuhan akan bagi kalau kita completekan package yang kita sebut tadi. Maka sayangnya jangan kembali dahulu daripada sampai ke kubur. Kalau boleh, selagi mayat tu tak sampai di kubur, tak balik lagi, tunggu. Maka hasilnya berpaling ataupun balik daripada jenazah itu beberapa martabat. Pertamanya berpaling, mengiringi sembahyangnya. Kata tak dapat pahala ni apa dia? Apabila dia ikut mayat pergi masjid dia, semayang bodak, terus balik, tak dapat apa. Yang kedua, berpaling daripada mengiringi, menghantarkan ke kubur dan menutup akan dia dengan keping batu sebelum dikambui tanah di atas dia. Rugi juga. Dia kata kalau sekiranya kita pergi, kita semayang saja, tapi kita tak hantar sampai ke kubur, rugi sahaja. Dia kata apa salahnya, sikit lagi aja, habis buang. Ketiga, berpaling kemudian daripada kambuih tanah dan selesai menanamnya. Yang ketiga ni pula, dia semayang, dia hantar pergi ke kubur, tapi tak tunggu sampai selesai tanam, sampai duk tak tunggu, dia balik dah, pun rugi juga, dia kata. Yang keempatnya, berhenti mengiringi selesai tanam itu dan minta ampun akan dia dan mendoakan baginya dan minta baginya tasbih. Tasbih maksudnya sabit, maksudnya tepat. Maka yang keempat itu lebih akmal, lebih sempurna daripada sekalian tadi. Maksudnya apa? Irin mayat, kemudian semayangkan mayat dia, kemudian hantar dia pergi ke kubur, kemudian tunggu sampai selesai tanam, sampai doa. Komplit 4 benda tu, itulah yang sempurna, dia kata. Dan yang ketiga itu berhasil 2 qirat. Kalau dia tunggu sampai buat yang sampai ketiga tadi, sudah dapat 2 qirat, dia kata. Dan tiada hasil akan dia, yang ni tak dapat 2 qirat oleh yang kedua atas qaul yang asah. Kalau dia buat takat 2, dia takat semayang jenazah aja, dapat 1 aja, tak dapat 2 qirat.
dapat satu qiraat saja. Dan hasil ia dengan pertama satu qiraat dengan tiada khilaf. Dia kata, kalau takat irin di semayang saja, satu saja. Bukit Uhud, pahala sebesar Bukit Uhud, satu saja dapat dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, adalah hadis riwayat daripada Uthman bin Affan. Riwayat daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Atau kama qala, hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini dia kata apa? Daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman tuan-tuan, di antara khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman. Sayyidina Uthman meriwayatkan hadis ni. Dia kata Nabi SAW apabila selesai ke bumi satu mayat, Nabi SAW apabila selesai dikebumikan satu mayat, waqafa alaih, Nabi berdiri di atas kubur. Waqafa maksud dia apa? Berdiri. Nabi tak duduk, Nabi berdiri. Bila selesai ke bumi mayat, tutup-tutup semua, dan disunatkan tinggikan kubur tu kadar sejengkai. Jangan terlampau tinggi. Mayat yang kita kambur itu tinggikan sikit, kadar sejengkai. Sejengkai ni pasal apa? Pasal esok mayat ni bila reput, tanah tu dia mendak turun. Mayat ni 3 hari, 4 hari, 5 hari dia reput. Bila reput dia pecah perut tu, tanah tu dia turun, dia jadi lopak. Jadi nak mengelakkan jadi lopak di kubur ni, masa kambuih hak mula tu bagi tinggi kadar sejengkai. Beda habuan esok ni bila rup turun tu, dia rata balik. Jangan sampai jadi macam batai kangkung tu, tinggi sangat. Sikit bagi tinggi kadar sejengkai. Lepas selesai tu, waqafa alaih, Nabi berdiri di atas kubur. Nabi bersabda, Nabi kata, istaghfiru li akhikum. Nabi kata dekat kawan hak sama-sama ada di tanah perkuburan yang mengiringi mayat tanam semua ni, Nabi kata istaghfiru li akhikum. Nabi kata, mailah pakat-pakat kita minta ampun kepada saudara ni. Minta ampunlah kepada saudara kamu yang mati ni. Wasalu lahu tasbih. Kita minta kepada Allah supaya Allah bagi ketetapan hati dia. Yang ni waktu bukan nakir duk soal dia. Bagi hati dia tetap, dia boleh berjawab, dia boleh jawab dengan lidah yang fasih. Fa innahul ana yus'al. Nabi kata kerana sekarang al-an yus'al, dia ditanya dalam kubur. Nabi kata, lani ni dia dah kena tanya dah. Selesai aja ke bumi, fa innahul ana yus'al, maka sesungguhnya dia lani, dia sedang disoal. Mari kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati dia dan dia boleh menjawab soalan muka dan nakir dengan fasih. Itu yang Nabi buat di kubur. Tak ada lah sampai buat main tikah mengkuang hampak pakai duduk camuk bersila habis semua apa ni tak lagi akan main apa ni. Janganlah engkau gentar dan takut. Bahkan duduk itu dilarang oleh agama. Kita akan main tajuk tu esok, kita akan main tajuk betapa kerasnya larangan duduk-duduk atas kubur saja-saja ni. Betapa kerasnya larangan itu. InsyaAllah panjang umur, ada masa kita akan sampai tajuk tu dengan hati yang terbuka. Kita nak baca hadis Nabi dan kita kena ingat mukadimah hadis yang kita baca tadi. Nabi 2 kali kata dekat sahabat dia, hampa tak mau kan nak bai'ah apa-apa dengan aku? Hampa tak mau kan nak bai'ah apa-apa dengan aku? Sahabat kata, baru berapa hari lepas kami sudah bai'ah dengan Tuan. Nabi kata, hampa tak mau ke bai'ah dengan aku? Dia berkata, ya Rasulullah, nak bai'ah apa lagi? Kami dah bai'ah dengan kamu. Nabi kata, anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kamu sembah Allah, jangan kamu syirik Allah. Hendaklah kamu semayang 5 waktu. Antasma'u wa tuti'u. Nabi kata, dah hendaklah kamu dengar Quran dan hadis Nabi. Wa tuti'u, dan hendaklah kamu taat kepada Quran dan hadis Nabi. Hak ni ambil kunci masuk dalam hati. Bila orang mai bercakap dengan kita tentang Quran, tentang hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami bukan taat siapa-siapa, kami bukan taat ustaz-ustaz, kami taat kepada Quran dan hadis Nabi. Ustaz-ustaz ni cuma baca aja ayat Quran dan hadis Nabi yang Allah buat turun. Quran ini yang Nabi ucapkan hadis ini. Ustaz-ustaz ni baca aja. Kami taat ni bukan pada ustaz, tapi kami taat kepada Allah dan Rasul.
Kunci dalam hati kita benda tu. Jadi bila kita dah boleh kunci benda tu dalam hati, bila mai dekat kita Quran, bila mai dekat kita hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah letak kita di atas jalan kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita tergelincir daripada jalan kebenaran semata-mata kerana ikut hawa dan nafsu kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita dan kita tak tergolong dalam golongan orang yang buat silap demi kesilapan. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Lepas ini kita masuk bab ma jaa fi karahiyatir ruku' khalfal janazah. Lepas ini kita masuk tajuk bab yang datang pada menyatakan tegak menunggang kenderaan dan menurut di belakang jenazah. Dia nak bagi tahu kata dilarang kita ni duk irin mayat ni duk naik kenderaan. Kenapa dilarang? Kita akan tengok. Duk irin mayat nak pergi tu, satu macam yang naik Mercedes ke, naik apa perodua kancil ke, naik tak kira kenderaan. Zaman dulu naik unta, naik kuda, naik keldai. Zaman lah naik kereta, naik motor, naik basikal. Zaman lah. Jadi kita naik, duk ikut kenderaan tu, duk ikut mayat, duk berjalan tu, kita naik kenderaan. Dilarang perbuatan itu. Pasal apa dilarang? Kita akan tengok. Dia ada sebab. Larangan ni dia ada sebab. Nabi SAW akan bagi tahu apakah sebab. Soalan, apakah hukum sebelum mayat dibawa ke kubur membaca Fatihah 3 kali baru dibawa? Yang ni amalan orang kampung yang tidak bersandar kepada sebarang nas. Bila kita habang kata benda ni tak diamalkan oleh Nabi, Nabi tak pernah buat, tak ada hadis pun kata Nabi buat, dan tak dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi pada zaman itu. Ada orang lah jawab, takkan baca Fatihah pun salah. Susah kita nak jawab. Dia pergi jawab balik, awak Fatihah pun salah lah. Tuan-tuan nak jawab apa dengan orang yang duk cakap lagu ni? Kalau benda tu baik, Nabi mesti buat, tuan-tuan. Nabi ni, kalau kita kenal Nabi dia buat benda yang baik-baik. Kalau benda tu memang benda yang disuruh oleh agama, Nabi tentu buat kan? Nabi tak buat, tak payah buat, senang. Buat macam mana yang Nabi buat, itulah yang paling baik. Mereka duk buat benda yang Nabi tak buat, kita tak akan jadi lebih baik daripada Nabi. Kita tak akan jadi lebih baik daripada Nabi. Lebih-lebih lagi kalau kita rasa kita buat ni lebih baik daripada Nabi. Nabi dulu terlupa nak buat, maka kita hari ni jahanam kita. Nabi terlupa, kita kata. Kita hari ni ingat, maka kita buat. Kalau kita ingat macam tu, lagi karut kita ni. Jadi tuan-tuan, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua, sedaya upaya ikut macam mana Nabi buat. Ikut macam mana Nabi buat, tentu betul. Buat bagi berlain daripada yang Nabi buat, belum tentu betul. Kita tak kata tak betul pun, kita kata belum tentu betul. Jadi kalau hak tentu betul dengan hak belum tentu betul, saya rasa orang yang bijak, dia akan buat yang tentu betul. Buat apa kita pergi gamble, kita pergi berjudi nasib kita, pergi try buat, tengok mana nak tahu kalau betul dapat pahala, kalau tak betul macam mana? Jangan pergi duk gamble. Benda ni benda agama. Ikut macam mana Nabi buat, tentu betul. Wallahu a'lam. Yang ni pula satu soalan pelik pula dia tanya. Kalau kita tak ada hadas besar, boleh tak tiap-tiap kali mandi kita angkat hadas besar? Dan adakah dengan berbuat begitu kita tak payah ambil wuduk? Dan adakah wuduk kita sah untuk nak semayang? Awak tidur jadi lagu ni kan? Tak ada hadas besar, tapi nak angkat hadas besar apa? Tak ada hadas besar tu, tak ada Nabi duk angkat dia apa-apa. Kita disuruh angkat hadas besar kalau kita ada hadas besar. Kalau tak ada, tak payah. Bahkan mengulang-ulang niat untuk angkat hadas besar ketika kita berhadas besar pun makruh.
kita berhadas besar. Niat ni daripada mula duk mandi tu sampai dah nak habis mandi, sampai dunia tak habis lagi, nawaitu raf'al hadasil di sisi fiqh Imam Asy-Syafi'i dia kata makruh perbuatan yang macam tu. Perbuatan itu menunjukkan kita ni satu orang yang was-was. Was-was ni benda yang agama tak suka. Was-was ni agama tak suka. Tapi duk jadi lagu tu. Daripada mula nak masuk bilik air, duduk basuh-basuh apa tu, niat dah ni aku ni angkat ada besar. Dah niat dah. Tak lagi mai duk nak mandi ni pun duk niat lagi. Aku angkat ada besar ni. Sampai dah mandi dah, sampai 15 minit dah duk mandi pun duk ingat lagi aku ni duk angkat ada besar ni. Sampai nak habis mandi dah pun ni angkat ada besar ni. Di sisi fiqh dia kata makruh. Sekali cukup lah. Tuhan tahu dah, kata kita ni nak angkat adab besar, tak payah dah duk repeat. Awak Tuhan lupa ke yang niat tadi ni? Tuan-tuan, jangan jadi macam tu. Jadi ni lagi lah pula, dia sampai tiap-tiap kali mandi dia duk ingat nak angkat adab besar, dia tak syok betul. Makna was-was lah, was-was. Ada satu orang pernah tanya saya, dia kata kalau kita dapat peluang mandi sungai ke mandi laut ke ataupun mandi swimming pool, dia kata boleh tak tiap-tiap kali kita nak mandi sungai mandi laut ni, ingatlah mana lah nak tahu kut dulu-dulu punya ada mandi hadas tak sah ke apa ke, air tak rata ke apa ke, ni masuk dalam laut dalam sungai ni memang pasti rata, sekali niat hadas tak boleh lah. Makna was-was. Yang duk mandi wajib selama ni kira tak yakin lah. Itu lepas tu yang duk semayang, duk pegang Quran baca apa lagu mana cerita. Tak boleh tuan-tuan. Kita buat satu benda kita yakin, yang kita buat tu dah okey lah, cukup. Tak mau unsur-unsur was-was ni jangan dibiarkan, kerana dia merosakkan kita dan ibadat kita. Nah, wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Ketangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.